Ma'had Imam Syafi'i, sinar harapan baru untuk umat Islam di Kemboja, terutamanya buat penduduk di Kampung Keh. Untuk membantu umat Islam di Kemboja, yang paling aula, yang paling baik ialah pendidikan. Di Malaysia, kedatangan Ramadan disambut dengan kesempurnaan dan rasa gembira. Namun, bagi masyarakat Islam Kemboja, kedatangan Ramadan disambut dalam keadaan serba kekurangan dan ditemani linangan air mata. Bersama Fazil Haris ke Kempot Kemboja menghayati lebih mendalam kisah kehidupan ini. 5 tahun, satu masa yang cukup panjang untuk umat Islam Kemboja melalui detik kekejaman komunis pimpinan Pol Pot. Antara tahun 1975 sehingga 1979 itu pasti menjadi sejarah yang tidak mahu diulang buat 15 juta rakyatnya, terutama umat Islam, kerana kesannya amat mendalam. Sejak daripada itu, umat Islam Kemboja terus ketinggalan dan menjadi golongan minoriti. Bahkan, mereka juga terpaksa melalui fasa sukar melahirkan generasi ilmu untuk jangka masa panjang kerana kurangnya golongan ulama, daifnya fasiliti serta dihimpit kemiskinan hidup. Tanggal 6 Jun 2015, kru majalah Islam diberi peluang untuk bersama Akademi Imam Syafi'i ke bumi Kemboja bagi melihat sendiri usaha kemanusiaan dan pendidikan yang giat mereka jalankan. Ma'had Imam Syafi'i, sinar harapan baru untuk umat Islam di Kemboja, terutamanya buat penduduk di Kampung Keh yang terletak di wilayah Kompot di selatan Kemboja, kira-kira 150 km dari Bandaraya Phnom Penh. Mula beroperasi sejak 2009, Ma'had ini telah memainkan peranannya sebagai pusat pembangunan ilmu percuma untuk anak-anak terpilih dari seluruh Kemboja. Cerita ni sejarahnya balik kepada tahun 2009. Kali pertama saya ziarah ke Kemboja, meninjau keadaan umat Islam di sini. Dan saya melihat cara yang paling baik ialah untuk membangunkan umat Islam di Kemboja ni dengan pendidikan. Biasanya orang Islam di Kemboja ni peringkat rendah mereka pergi sekolah, fardu ain mereka pergi sekolah. Tapi peringkat menengah ni ramai yang tercicir. Untuk membantu umat Islam di Kemboja, yang paling aula, yang paling baik ialah pendidikan. Kerana pendidikan itu mengubah mereka berfikir, mengubah mereka cara bekerja dan sebagainya. Kita boleh bantu benda-benda lain seperti korban, akikah, tapi benda tu one off. Dan benda tu untuk tempoh yang sedikit, tidak mengubah corak pemikiran, tidak mengubah paradigma hidup dan sebagainya. Setelah sekian lama sepi daripada sebarang usaha pembangunan ilmu, akhirnya anak-anak muda Kemboja kembali berpeluang menikmati kemanisan menuntut ilmu dalam keadaan serba lengkap dan ditaja sepenuhnya. Malah, pelajar ini turut berpeluang mengambil sijil tinggi agama Malaysia dan melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia dan Mesir yang mengiktiraf sijil itu. Pelajar yang paling sulung sekarang ini tingkatan 4 dan mereka ni akan menduduki sijil menengah agama yang dikelola oleh Yayasan Islam Kelantan. Dan kalau siapa yang nak meneruskan dalam pendidikan agama, kita akan galakkan mereka mengambil sijil tinggi agama Malaysia yang sekarang Kementerian Pelajaran Malaysia telah bekerjasama dengan Pejabat Mufti Kemboja mengadakan pusat sijil tinggi agama Malaysia STAM di sini. Ini bukan bualan kosong kerana kini pihak Akademi Imam Syafi'i berjaya menaja beberapa pelajar melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan. Macam sekarang pun kita dah ada usaha itu. Kita ada 5 orang pelajar medikal di Universiti di Phnom Penh. Kita ada seorang pelajar farmasi dan kita ada seorang pelajar accountant yang kita sponsor yurannya dan juga sara hidup bulanan. Dan insya-Allah pelajar-pelajar Imam Syafi'i besok pun kalau ada peluang mereka belajar di universiti, kita akan support, kita akan cari penaja sehinggalah mereka mampu menamatkan pengajian di peringkat universiti dengan bantuan yang kita berikan. Melihat kepada statistik semasa, setakat ini wilayah Kompot hanya memiliki 2 buah sekolah agama sahaja termasuk Ma'had Imam Syafi'i.
Manakala yang lain hanyalah sekolah milik kerajaan yang tidak menyediakan pembelajaran di peringkat menengah dan pembelajaran agama Islam. Ya, kalau kita pandang pada negara Kamboja ini bukan negara Islam dan sekolah agama di Kamboja ini kebanyakan dapat bantuan daripada saudara-saudara kita daripada luar negara, khususnya negara Malaysia banyak akan bantu kepada umat Islam di Kamboja ini. Dan pihak kerajaan dia tidak bantu untuk kita membukakan sekolah agama dan juga dia tidak halangkan kita cari bantuan untuk bukakan sekolah di Kamboja ini. Selain pembelajaran agama, pendidikan yang disediakan Ma'had Imam Syafi'i merangkumi pengajian akademik serta tahfiz Al-Quran. Kita ada 3 bahagian. Bahagian agama, macam bahagian agama kita adalah macam fiqh, nahwu, balaghah dan lain-lain lagi, akhlak, tauhid ada lagi. Dan macam kita tengok pada seluruh negeri kampung ini ada sekolah kebanyakan ada bahagian agama sahaja, ada lagi bahagian akademik sahaja. Ada juga ada bahagian agama dan akademik tapi tidak ada hafazan Al-Quran. Tapi di sini ada 3-3. Majoriti dalam kalangan pelajar memilih untuk memasuki Ma'had ini kerana adanya peluang untuk menghafaz Al-Quran. Bahagian tahfiz Al-Quran itu kita bahagian juga kepada 2 kelas. Ada kelas yang pelajar-pelajar yang belum boleh hafal dan yang boleh hafal tu kita wajibkan kepada dia mesti hafalan dalam 1 tahun tu mesti 1 juzuk. Dan untuk di sekolah ini boleh dapat 6 tahun, boleh 6 juzuk. Tapi kalau boleh pelajar yang boleh hafal semua tu alhamdulillah. Abdullah Adam, anak jati kelahiran Kampung Kek, seorang daripada 180 pelajar yang menuntut ilmu di sini. Anak bongsu dari 5 orang adik-beradik ini sangat bersyukur kerana terpilih untuk melanjutkan pelajaran di Ma'had Imam Syafi'i pada usia muda iaitu 13 tahun. Berbeza dengan adik-beradiknya dahulu yang terpaksa mengharungi pelbagai jerih payah sebelum berpeluang melanjutkan pelajaran. ខ្ញុំមករៀននៅទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកទីនេះព្រោះទីនេះវាល្អសម្រាប់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយបានខ្ញុំមករៀននៅទីនេះដើម្បីដល់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំទៅអាចចេះដឹងជាងមុនតទៀតពេលដល់ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចទៅរៀននៅម៉ាឡេស៊ីចឹងដែរទៅតែវាស្នាខ្ញុំមើលមិនឃើញទេនឹងបានទៅអត់ទេ Walaupun baru menjangkau usia seorang remaja, dia sedar tanggungjawabnya terhadap umat Islam di Kamboja sangat besar. Dia juga sedar generasinya dahulu pernah melalui pelbagai kesusahan semata-mata untuk menegakkan agama Islam. Baginya, peluang keemasan ini tidak boleh disia-siakan. ខ្ញុំមករៀនទៅនេះហើយខ្ញុំមករៀននៅទីនេះហើយខ្ញុំដើម្បីយកមកពេលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំចង់ធ្វើទួន ហើយអាចជួយដល់គ្រួសារអាចជួយដល់មនុស្សទូទៅខ្ញុំខ្លះណាខ្ញុំពេលណាខ្លះខ្ញុំពេលណាខ្ញុំធ្វើទួនខ្ញុំអាចខ្លះខ្ញុំហៅសិស្សមករៀននៅសាលាហើយពេលខ្លះខ្ញុំអាចជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានដែរ Kini Akademi Imam Syafi'i giat mengusahakan beberapa tambahan projek pembangunan untuk keperluan Ma'had ini, terutamanya fasiliti kegunaan pelajar perempuan. Kesedaran pelajar perempuan terhadap kepentingan pendidikan menyebabkan permintaan kemasukan pelajar perempuan di sekolah ini semakin meningkat daripada 25 orang ketika ditubuhkan pada 2009 kepada 60 orang pada 2015. Mengimbau kembali perjalanan kami tahun lalu, projek pembinaan asrama pelajar perempuan yang dijalankan ketika itu sudah mula menampakkan hasil. Tahun lalu kita datang, waktu tu belum siap lagi. Setakat ni macam mana dengan dia punya perkembangan projek ni?
Alhamdulillah bangunan yang kita sedang terlihat di belakang kita ni ialah asrama pelajar perempuan. Kalau kita tengok masa kita datang yang lepas, tanah ni masih kosong. Hanya pada waktu itu kita buat soil testing. So, sekarang Alhamdulillah kita tengok ni sekarang ni bangunan ni dalam hampir siap untuk ground floor, tingkat bawah, dan insyaAllah dia akan ada 4 tingkat ni. Orang tengah bekerja. Bangunan ni 4 tingkat, setiap tingkat ada 3 bilik, 3 dorm. Maknanya dia akan ada di sini 12 bilik. 12 bilik. Semua ni untuk pelajar perempuan. Okey, tanah ni kita beli dulu yang rombongan bagi Surau Bangi Perdana pada 2014. Sebab dalam ni kita akan bina dalam kira compound ini bangunan asrama yang kita tengok tadi. Kemudian akan datang rumah guru 5 unit, dan in future akan datang insya-Allah kita akan bina lagi kelas untuk pelajar perempuan dan juga rumah guru. Mana kompleks ni lengkaplah untuk perempuan. Jadi tak perlu lagi bercampur dengan pelajar lelaki di bangunan yang sedia ada. Ma'had Imam Syafi'i, kewujudannya di bumi Kemboja menyimpan 1001 harapan. Semoga dengan imarah sekolah ini mampu membawa sinar harapan untuk anak-anak ini terus maju ke hadapan sebagai seorang da'i, sekaligus membawa perubahan kepada ketamadunan Islam di Kemboja. Kita juga mengharapkan sokongan daripada umat Islam di luar. Sokongan kepada pendidikan ini teramat penting berbanding dengan sokongan kepada perkara-perkara lain. Di Malaysia kita ada Jabatan Agama, kita ada Baitul Mal, kita ada Majlis Agama, kita ada Perkim, kita ada Yadim, kita ada macam-macam agensi-agensi yang boleh membantu umat Islam. Tapi di sini mereka tidak ada siapa. Saya selalu sebut mereka hanya ada Allah Ta'ala. Mereka tidak ada jabatan agama, mereka tidak ada jabatan mufti yang boleh membantu dari sudut keuangan kecuali sedikit. Adalah sebahagiannya. Mereka tidak ada Baitul Mal, mereka tidak ada seperti mana Yadim yang kita ada di Malaysia, seperti mana Perkim yang kita ada di Malaysia. Jadi mereka amat memerlukan sokongan dari sudut ini, dari sudut keuangan untuk membangunkan diri mereka, untuk membentuk diri mereka. Sebagai sebuah badan organisasi bukan kerajaan yang sentiasa giat melakukan usaha kebajikan di Kemboja, Akademi Imam Syafi'i juga tidak terlepas dalam menghulurkan sumbangan keperluan harian buat penduduk setempat. Sedar akan realiti kesempitan hidup umat Islam di sini, kami merangka perjalanan ke Kampung Tropeng Semak, sebuah perkampungan Islam yang terletak kira-kira 20 minit perjalanan dari Bandar Kompon. Menyelusuri tanah merah berlubang sudah cukup untuk memberikan kami gambaran tentang kedaifan masyarakat di kampung ini. Ramadan kembali menjengah. Bagi penduduk kampung, kedatangan bulan mulia ini satu rahmat buat mereka, sekalipun terpaksa melaluinya dalam keadaan serba kekurangan. យើងរៀបចំឲ្យបានល្អជិតចូលខែរំដានគឺថាសប្បាយចិត្តណាដល់ពេលឥឡូវជិតមកដល់ខែរំដានគឺសប្បាយចិត្តណាស់យើងរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតឲ្យបានល្អយើងរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងយើងត្រូវមកធ្វើខ្លួនមកបែបយ៉ាងនៅមស្ជីដ ត្រៀមដូចថាយើងមានតាមសមត្ថភាពខ្លះមិនមែនទិញរបស់ស្ងាញ់យកក៏ត្រីធម្មតាសម្រាប់យ៉ាងនៅក្នុងមួយស្ងាត់ជួបជុំគ្នាក្នុងមួយស្ងាត់យ៉ាងតែរវេចាជួបជុំគ្នានឹងឲ្យស្លាមជួបស្លើជួបជុំគ្នាក្នុងមួយស្ងាត់ហ្នឹងសម្យ៉ាងតែរវេគាត់ណាសួរសុខទុក្ខគ្នាចឹងទៅវិញទៅមកក្នុងមួយស្ងាត់ហ្នឹង Kegembiraan jelas terpancar pada raut wajah penduduk kampung tatkala menerima sumbangan. Walaupun tidak banyak, namun ia sudah cukup bermakna buat mereka yang sudah bertahun-tahun mengenal susah. Jadi alhamdulillah, jadi majlis ini adalah yang dianjurkan oleh Akademi Imam Syafi'i untuk memberi sumbangan kepada fakir dan miskin di kampung yang Semak Kamboja ini untuk memberikan menyebut Ramadan Al-Mubarak ini.
Jadi begitulah jadi umat Islam di Kamboja akan merasai berterima kasih kepada Akademi Imam Syafi'i dan rombongannya yang memberi bantuan dan memberi sumbangan kepada umat Islam di kampung ini, terutamanya pada awal Ramadan yang mereka tunggu-tunggu setahun sekali pada bulan Al-Mubarakah ini. Jika ingin dibandingkan dengan kesempitan hidup yang perlu mereka lalui, bantuan ini hanya secebis dan pastinya tidak mampu untuk memberikan kesenangan selamanya. Namun apa yang diharapkan adalah semoga dengan usaha Akademi Imam Syafi'i membina asas kehidupan melalui pendidikan untuk pelapis masyarakat Kamboja, suatu hari dapat merubah nasib mereka. Anak-anak pewaris inilah yang diharap dapat kembali berbakti kepada bangsa dan pertiwi, seterusnya membawa mereka keluar dari belenggu kemiskinan. Biarpun masa yang diambil mungkin lama, pendidikan tidak kira akademik atau agama, seakan matahari yang membawa sinar harapan untuk mereka menempuhi kehidupan mendatang dengan lebih sempurna.